Okey. Bagi yang baru masuk, cikgu ulang semula. Hari ini kita akan tengok baliklah tentang peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey. Sebagai uh, untuk recap. Okey, kita ulang semula apa itu peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Sebelum ni kamu ada belajar tentang peristiwa bergabung kan? Okey, peristiwa bergabung tu apabila ada dua peristiwa yang berlaku secara serentak. Contohnya kalau kita baling dua dadu secara serentak, maknanya kita ada dua peristiwa di sana. Kalau kita baling dadu dan juga lambung shilling, itu pun dua peristiwa yang bergabung. Okey. Dalam peristiwa bergabung tersebut, kita nak tahu sama ada ianya berkaitan antara satu sama lain ataupun tidak, itu dikenali sebagai bersandar atau tidak bersandar. Okey. Kalau contohnya, kamu ada satu dadu. Okey. Kamu ada satu dadu, satu lagi shilling. Bila kamu baling dadu, bila kamu baling dadu, ini adalah shilling. Bila kamu baling dadu dan dalam masa yang sama kamu lambung shilling, hasil yang kamu dapat daripada dadu tidak akan mengganggu shilling kamu ni. Itu yang dimaksudkan dengan peristiwa tidak bersandar. Kemudian untuk peristiwa bersandar tu, contoh di dalam sebuah kotak, di dalam sebuah kotak ada 3 biji apple dan juga 1 biji mangga. Kalau kamu ambil 1 biji apple, kemudian kamu makan, jadi di sini dalam kotak ni dia akan jadi 2 apple. Jadi kalau kali kedua lagi nanti kalau kamu nak ambil lagi apple, kamu cuma ada 2 apple sekarang. Itu bermaksud peristiwa antara ambilan pertama dan kedua itu sangat bersandar. Jadi ini adalah latihan untuk 11 November hari itu. Cikgu cuma pilih 3 soalan sahaja. Boleh rujuk dalam buku teks ataupun terus kepada skrin. Tentukan sama ada peristiwa berikut ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar. Yang pertama kita ada jarum putaran roda bertuah berhenti pada sektor yang sama 2 kali berturut-turut. Untuk peristiwa pertama, ini adalah peristiwa tidak bersandar. Kenapa? Sebab kalau kamu pusing roda ataupun kamu main roda yang pusing-pusing tu kan. Kalau kamu dapat sesuatu, kamu tak akan hilangkan bahagian tersebut. Dia masih lagi dalam bulatan yang sama. Bila kamu pusing lagi sekali, kemungkinan untuk dia sampai ke tempat yang sama tu ada kebarangkalian dia lah. Jadi bermakna ini adalah tidak bersandar. Kemudian untuk yang kedua, pilihan 2 orang murid lelaki daripada sekumpulan murid yang terdiri daripada 10 orang murid perempuan dan 14 murid lelaki. Contoh di dalam satu kelas kita ada 10 perempuan dan 14 lelaki. Kalau kamu dah pilih seorang kamu dah pilih, contoh kamu dah pilih lelaki seorang, bermakna nanti kamu akan tinggal 13 orang lelaki dan 10 orang perempuan sebab satu orang lelaki tadi sudah dipilih. Kamu lihat terdapat perbezaan daripada asal dengan selepas pilihan pertama kan. Jadi ini adalah peristiwa bersandar. Selalunya kalau dalam soalan, kalau dia bagi tahu, peristiwa bersandar ni selalunya keyword dia adalah tidak pulangkan. Dia tidak pulangkan. Kalau macam ni dia dah ambil seorang lelaki, jadi dia tidak pulangkan ke dalam kelas tersebut.
Okay, sebab dia nak suruh pelajar tersebut untuk pergi ke mana-mana lah. Okay, kemudian kita lihat soal yang ketiga, peristiwa ketiga. Kita menjawab 3 soalan objektif yang mempunyai 4 pilihan jawapan masing-masing dengan betul sekiranya jawapan setiap soalan dipilih secara rawak. Okay, contoh. Soalan 1 kita ada huruf A, B, C, D. Ini adalah pilihan jawapan kita. Soalan 2 kita ada juga A, B, C, D. Dan soalan 3 kita ada A, B, C, D. Kalau soalan 1 kamu pilih soalan B, jawapan B, soalan 2 pun kamu masih boleh pilih jawapan B sebab dia masih ada di sana. Maka soalan 3 ni sebenarnya adalah peristiwa tidak bersanda. Okey, boleh faham Macam sunyi saja. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkanlah. Okey, sekejap Cynthia, kamu tak faham yang mana Cynthia? Soalan 3. Okey. Untuk soalan 3 ni dia macam ni tau. Soalan dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu. Cikgu padam balik semua kat skrin ya. Cikgu padam yang tidak berkaitan. Yang 1 dan 2 kamu semua faham? Atau nak cikgu terangkan balik? Okey, semua. Okey. Dia macam ni. Okey, soalan 1 kan. Contoh ini adalah roda putaran. Okey. Sini cikgu bagi 4 lah kalau kamu ada tengok macam Korea kan. Diorang suka guna roulette. Ini yang famous lah kalau Korea. Contoh, kalau kita nak pilih ini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kamu pusing roulette ni, contoh pertama sekali dia kena pada nombor 1. Okay, bila kamu dah kena nombor 1, kamu memang ambil nombor dia. Tapi bahagian nombor 1 ni kamu tak ambil. Kamu tak keluarkan. Dia masih lagi dalam bulatan yang betul. Sebab kalau kamu keluarkan, dia akan jadi macam ni nanti. Ni dah tak jadi, dia dah tak jadi roda putaran dah. Bila kali kedua lagi kamu pusing, dia boleh juga kena di sini. Cikgu bagi contoh, kita lihat. Kita cuba lihat. Okey. Ni kan? Cikgu zoom in. Ini adalah contoh roda putaran. Okey, dalam roda putaran ni, kalau kamu putar, kamu putar dan kamu dapat nombor 4. Okey. Itu orang pertama yang putar, kamu akan dapat nombor 4. Kalau kali kedua lagi kamu putar, kamu masih lagi boleh dapat nombor 4. Maknanya, kalau kali pertama kamu tekan tadi, dia tidak ganggu, kali kedua kamu tekan. Itu yang bermaksud jarum putaran roda bertuah ni adalah satu peristiwa yang tidak bersandar. Dia tak kacau pun putaran kali pertama dan seterusnya. Okey, boleh? Okey, kemudian kita lihat yang kedua. Okey, kalau kita lihat yang kedua.
Dia dah ni, lagging dah. Okey, kita lihat contoh yang kedua pula. Dalam sebuah kelas, kita ada 10 orang murid perempuan dan juga 14 orang murid lelaki. Contoh tiba-tiba PKM kata, saya nak seorang murid lelaki untuk bantu saya angkat kerusi. Maknanya dia nak keluarkan satu orang lelaki. Jadi dia pilih secara rawak. Okay, sebab semua tak nak tolong PKM. Jadi kamu pun buat cabut undi. Okay, dalam kotak undi tu ada nama 10 orang perempuan, 14 orang lelaki. Okay, kali pertama ketua kelas, ketua tingkatan dia pilih satu nama. Kebetulan seorang lelaki yang sudah dipilih. Okay, contoh nama dia adalah Ali. Okay, Ali dipilih. Bila seorang dipilih dari 14 orang lelaki, maka sekarang dalam kelas tu ada 10 orang perempuan dan 13 orang lelaki. Sebab seorang tadi sudah keluar, dia pergi ikut PKM untuk tolong angkat kerusi. Okay, tapi PKM kata dia nak 2 orang murid lelaki. Dia keluarkan lagi seorang lelaki. Jadi sekarang ni dalam kelas tu yang tinggal adalah 10 orang perempuan dan 12 orang lelaki. Jadi setiap kali PKM minta seorang keluar, bilangan yang ada di dalam kelas tu dia akan semakin berkurangan. Okay. Jadi kebarangkalian untuk kamu pilih nama lelaki tu dia akan semakin berkurang seperti ini. Dari 14 orang jadi 13 kepada 12 dan seterusnya. Jadi ini soalan 2 ini adalah peristiwa bersandar. Maknanya dia tidak pulangkan balik lelaki ataupun pelajar yang sudah dipetik nama tadi. Okey. Kemudian untuk yang ketiga, cikgu buka whiteboard. Untuk yang ketiga, dalam kertas OMA kan? Okey, dalam kertas OMA, kita ada 1, 2, 3 sampai 60. 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey. Kemudian setiap nombor tersebut kita ada 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan juga D. Okey, untuk semua ni tadi dia ada pilihan jawapan dia tersendiri. Okey. Kalau kamu tengok balik kepada soalan, dia tulis di sini 3 soalan objektif tu dia mempunyai 4 pilihan jawapan masing-masing. Okey, jadi sama seperti inilah. Kemudian untuk menjawab 3 soalan dengan betul, okey, contoh kalau kamu malas nak baca soalan, kamu nak tembak saja jawapan kamu ni kan. Apa yang kamu nak buat? Kamu tanda saja mana-mana. Contoh soalan 1 kamu nak tanda A, kamu tandakan A sebagai jawapan kamu. Kemudian soalan 2 kamu jawab C. Soalan 3 kamu jawab A balik. Soalan 4 kamu jawab D. Soalan 5 kamu jawab B dan seterusnya. Ni kamu mentembak saja ni. Okey. Jadi apabila kamu dah jawab A untuk soalan 1, okey, dia tidak kacau pun jawapan kamu untuk yang nombor 2 ni. Kamu masih lagi boleh pilih A. Ataupun nombor 3 ni kamu masih boleh pilih A. Itu maksud dia. Peristiwa pertama, jawapan pertama, dia tidak akan ganggu jawapan kamu yang kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Ini yang cikgu maksudkan. Peristiwa ketiga ni adalah peristiwa tidak bersandar. Maknanya soalan 1 kamu pilih lain, soalan 2 kamu nak pilih yang sama pun boleh. Okey, boleh? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan dengan yang latihan kedua. Ini kita lihat kepada praktiskan diri 9.2b. Okey. Ini adalah cara kita nak tulis kesudahan kebarangkalian menggunakan jadual. Okey, kita ada 2 cara. Satu kita guna jadual, satu lagi kita guna rajah pokok. Okey. Rajah pokok ni nanti kita tengok
contoh yang lain lah. Okey. Macam mana kamu nak lengkapkan jadual? Kita ada 2 dadu kan. Jadi dadu pertama, bila kita banding dadu, kita mungkin boleh dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 ataupun 6. Itu untuk dadu pertama. Kemudian untuk dadu kedua, kamu pun masih boleh dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebab ini adalah 2 dadu berbeza. Jadi macam mana kamu nak tulis kesudahan dia? Mesti di dalam kurungan. Dan nombor di hadapan ini sebenarnya adalah nombor untuk dadu pertama. Okey. Dan nombor yang di belakang ini adalah untuk dadu kedua yang kamu pilih tadi, iaitu di sini. Okey, sebab tu kamu akan dapat kebarangkalian yang pertama adalah 1, 1. Kemudian yang kedua ini diberi oleh soalan. Kita ada dadu pertama 1, dadu kedua 2. Dan ini adalah kebarangkalian yang kamu boleh dapat. Kesudahan yang kamu boleh dapat berdasarkan apa yang kamu dah baling tadilah. Okey. Sekarang soalan minta nyatakan NS dalam eksperimen ini. NS ni sebenarnya adalah jumlah keseluruhan kesudahan yang kamu dapat tadi. Macam mana? Kamu kiralah satu-satu. Hari ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Banyaknya. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maka NS bagi kamu adalah 36. Okey. Kalau dalam bentuk jadual, senang sikitlah untuk kamu kira. Macam mana? Ni, kamu ambil bahagian ni, row ni. Okey, kita ada 6 kan? Kamu darabkan dengan yang di sebelah sini. Ini pun 6. Jadi, NS kamu boleh dapat 6 darab 6. Iaitu samalah 36. Okey. Sekarang, cikgu nak padam. Cikgu tak nak kotorkan, cikgu nak guna balik. Okey, kita lihat C. Okey. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian mendapatkan nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, ini cikgu padam. Okey. Untuk menentusahkan konjektor, kita akan gunakan 2 rumus yang mana kebarangkalian peristiwa A dan B adalah sama dengan peristiwa A berlaku didarabkan dengan peristiwa B untuk berlaku. Okey. Yang kedua kita ada peristiwa A dan B. Okey, kebarangkalian dia. Kita gunakan berapa banyak peristiwa A dan B itu berlaku serentak dibahagikan dengan keseluruhan kita iaitu NS. Okey, kalau kita rujuk di sini, A kita adalah A adalah yang pertama iaitu dadu mendapat nombor ganjil. Kemudian B adalah dadu mendapat nombor perdana. Okey, kamu tulis macam ni pun boleh. Okey, kita lihat kepada dadu pertama yang mendapat nombor ganjil. Okey, dadu pertama di sini. Yang mendapat nombor ganjil cumalah 1, 3 dan juga 5. Ini untuk dadu pertama. Kemudian untuk dadu kedua yang mendapat nombor perdana adalah 1 tak termasuk.
Kita ada 2, 3 dan juga 5. Jadi, berdasarkan ini, kesudahan yang menggabungkan kedua-dua peristiwa ini adalah kita ada 1, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Okey, sekarang cikgu nak tulis cantik-cantik sikit lah. Di sini ya, cikgu tulis di sini. Okey, untuk A berlaku, okey, macam mana kamu nak letak kesudahan dia? Kamu akan letak seperti inilah. Okey, yang pertama tadi, peristiwa A untuk dia dapat nombor ganjil adalah kita ada nombor 1, 3, 5. Okey. Kemudian untuk B adalah nombor perdana. Kita ada nombor 2, 3 dan juga 5. Betul tak? 2, 3, 5. Okey. Kemudian untuk kedua-dua A dan B berlaku, okey, kita ada yang pertama tadi 1, 2, 1, 2, 1, 3. Baik. Alamak, jam pula. Okey. Cikgu senaraikan di ruang chat jawapan untuk kesudahan kalau kita gunakan A dan B. Okey, kita akan dapat 1, 3. Kemudian kita ada, alamak, dia boleh jam pula masa ni. Sekejap, bagi cikgu 2 minit. Okey, rujuk kepada skrin kamu. Okey, boleh rujuk kepada skrin. Okey. Alamak, hilang lagi. Okey. Tadi kita tengah senaraikan. Okey, kita senaraikan kesudahan yang mungkin
untuk kita mendapatkan kedua-dua peristiwa yang mana nombor ganjil dan nombor perdana diperoleh daripada kedua-dua dadu. Okey. Jadi di sini kita lihat yang warna biru 1, 2, 3 ini. Di sini. Okey. Cikgu gunakan ni. Jadi pertama kita dapat 1, 2. Kemudian kita ada 1, 3, 1, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Okey. Sekarang kamu dah senaraikan kesudahan kalau kedua-dua peristiwa itu berlaku. Macam mana kita nak menentusahkan? Okay, kita akan gunakan kedua-dua rumus yang cikgu dah bagi tadilah. Sama ada P, A darab dengan B di sini. Ataupun berapa banyak kejadian kita dapat nombor ganjil dan nombor perdana dibahagikan dengan NS kita iaitu 36. Okey, kalau kita gunakan hukum pendaraban iaitu PA darab PB. PA adalah kita punya nombor ganjil. Okey, kita boleh dapat 3 nombor ganjil daripada keseluruhan 6 hukum. Siapa yang masuk? Okey, sampai mana? Okey. Untuk mendapatkan nombor ganjil, kita boleh dapat 3 nombor daripada 6. Jadi, untuk kebarangkalian dadu pertama mendapat nombor ganjil adalah 3/6. Kemudian kita permudahkan jadi 1/2. Okay. Kemudian untuk dadu kedua, okay, iaitu kita punya PB. P nombor perdana kita adalah 3, yang mana kita tadi boleh dapat 3 nombor saja kan? Iaitu 2, 3 dan 5. Okay. Kemudian kita akan gunakan 3/6, yang mana 6 adalah keseluruhan kesudahan yang kita dapat daripada dadu kedua. Okey, sama kita akan ada 1/2. Jadi menggunakan hukum pendaraban untuk mendapat nombor ganjil dan nombor perdana, kita akan darabkan A dan B kita iaitu 1/2 darab 1/2 menjadi 1/4. Okey. Kemudian kalau kita gunakan satu lagi, okay, dia menggunakan kebarangkalian A dan B sama dengan berapa banyak A dan B berlaku. Okay, kalau tadi kita ada kira sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, maknanya kita ada 9 kesudahan kalau kedua-dua ini bergabung. Kedua-dua nombor ganjil dan nombor perdana bergabung. Okey, dibahagikan dengan NS iaitu 36. Okey, 9/36 permudahkan kamu akan dapat 1/4. Okey, maka terbuktilah kedua-dua kaedah ini menghasilkan jawapan yang sama. Jadi kita dah tentu sahkan kita punya peristiwa ni tadilah. Okey, jadi ini untuk nombor 1. Kemudian kita lihat yang nombor 2. Okey, pun sama. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli. 4 biji guli merah, 3 biji guli kuning, kemudian sebiji guli hijau. Okey. Guli pertama dipulangkan semula ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Maka ini adalah peristiwa tidak bersandar. Sebab dia dah pulangkan balik, bilangan guli yang ada di dalam kotak tu masih sama. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dalam menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey.
untuk menggunakan hukum pendaraban, okey, kebarangkalian kita untuk mendapat guli pertama adalah kuning, ialah 3/8. Sebab kita ada 3 biji guli, okey, jumlah keseluruhan guli kita ada 8, okey, kita ada 4 tambah 3 tambah 1, kita dapat 8 lah. Okey, guli pertama kita ada 3, jadi kebarangkalian kali pertama kamu dapat guli itu adalah 3/8. Oleh kerana kali kedua, guli pertama dipulangkan semula, jadi kebarangkalian untuk guli kedua dipilih warna kuning pun masih sama, iaitu 3/8. Jadi kita gunakan P kebarangkalian A dan B sama dengan kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey. Jadi kita akan dapat 9/64. Kemudian cara yang kedua, jadi kita dah senaraikan kemungkinan. Kali pertama kita dapat kuning, kali kedua kita dapat kuning balik. Okey, sebab tu dia gunakan K1, K1. Kemudian kita ada K1, K2, K1, K3, K2, K1, K2, 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 K3, K3, K1, K3, K2, K3, K3. Macam mana kamu nak dapat ni? Kamu buat jadual kebarangkalian seperti tadilah. Okey, seperti nombor 1 tadi. Lepas kamu buat, baru kamu boleh pilih kesudahan yang mungkin. Bilangan NS dia, kamu boleh kira di dalam jadual. Okey, kamu boleh cuba nanti. Jadi NS kita sekarang adalah 64. Sekarang kita ada 9 kesudahan dibahagikan dengan 64. Okey, kita gunakan kesudahan untuk mencari kebarangkalian yang kedua tadi. N bilangan A dan B bahagi dengan bilangan keseluruhan 64. Okey, jadi sama. Jadi kedua-dua kaedah menghasilkan sama, maka kita dah tentu sahkanlah sekarang. Okey. Sepatutnya hari ini cikgu nak bincang sikit tentang bahagian 9.2.3. Tapi oleh kerana laptop cikgu tiba-tiba jam, kamu boleh buka buku teks muka surat 252. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan 1 dan 2. Okey, esok kita akan bincang. Untuk soalan 1 dan 2, kamu boleh pilih sama ada kamu nak gunakan cara yang pertama, hukum pendaraban, ataupun dengan menyenaraikan kesudahan yang kedua ni. Okey, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang masih tak faham ke? Cikgu, buka surat berapa? Buka surat, mana dah tadi bilang? Buka surat 252. Soalan 1 dan 2. Okey, esok kalau tak ada masalah lain, cikgu buat Google Meet untuk 1 jam sajalah. Okey, dan itu sahaja untuk hari ini. Kalau masih ada yang tak faham, kamu boleh PM cikgu supaya cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut lah. Okey? Okey, Okey, cikgu. kamu boleh leave. Terima kasih. Oh, sekejap. Cikgu nak ambil kehadiran. Yep, dah screenshot. Okey, terima kasih semua. Boleh leave, Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.